Okay, untuk subtopik yang terakhir, kita akan tengok macam mana kita nak tulis write system of linear equation dalam bentuk matrix, and then kita solve menggunakan inverse matrix dan Gauss-Jordan, iaitu sebenarnya ERO. Okay, so macam mana nak tukar daripada 3 equations tu kepada bentuk matrix, sebab dia ada same unknown variable x, y, z, so kita boleh tukar dia dalam bentuk matrix. Okay, so kita nak tulis matrix 3x3, kita akan ambil perkali atau coefficient of x, coefficient of y dengan coefficient of z. So itu akan jadi elemen pada first row. Okay, then second equation jadi second row, yang third equation jadi third row. Hati-hati dengan negatif. Okay, then variable x, y, z awak tu akan ditulis secara ke bawah. Okay, then tutup kurungan equal. So yang equal tu pun akan ditulis matrix secara ke bawah. Okay, untuk B pula, awak kena pastikan x, y, z sajalah dekat belah kiri. So z tu kena bawa ke belah kiri baru dapat 3. Lepas tu variabelnya x, y, z. Okay, then belah kanan tu adalah nombor saja, nombor yang tak ada variable. So kena pastikan kalau dia dekat belah kiri, kena bawa ke belah kanan kalau nombor tu lah. Okay, so baru inilah bentuk AX equal to B. Okay, so kita tengok kita nak guna inverse matrix untuk solvekan X, Y, Z. Okay, so kat sini dia bagi 2 matrix A dengan B. Awak kena, soalan pertama kena cari dia punya produk, and then kena deduce A inverse. Lepas tu kena solve pula X, Y, Z dekat bawah tu. So nak darabkan 2 matrix, kita kena darabkan row by column. So elemen pada first row darab dengan elemen pada first column. Lepas tu ditambahkan, and then move on to the next column. Awak akan darabkan first row dengan second column pula. Lepas tu first row dengan third column, dan seterusnya lah. Okay, then awak simplify, awak calculate, awak akan dapat bentuk ni. So kita boleh katakan bahawa AB sama juga dengan 2I. So untuk nak cari inverse, A inverse, kita boleh guna AB equal to 2I, and then kita boleh darabkan dengan A inverse. So A inverse A dapat identity. So 2 tu boleh bawa ke depan sebab dia nombor je. Okay, then awak akan susunlah A inverse subject. So dapat 1/2 B. So B tu awak boleh refer soalan asal dia bagi B adalah yang atas tu lah. So salin balik matrix B tu. So and then awak kena darabkan lah 1/2 bawa masuk dalam matrix.
Okay, next question, awak nak kena solvekan sistem tu linear. So kena transform dia kepada bentuk matrix. Next, awak compare dengan matrix yang awak dapat tu dengan matrix A, which is sebiji lah, sebiji dengan matrix yang awak baru come out tu. So daripada situ kita boleh tulislah dia sebagai A. Yang 310 tu kita anggap satu matrix C. So kita nak dapatkan X, matrix X. So kita boleh guna inverse matrix properties, darabkan dengan properties dia. So kita akan darabkan A inverse dekat belah kiri dan kanan. So susunan matrix tu memang kena ikut sama. So nanti awak akan dapat X equal to A inverse C. So A inverse awak dah dapat dekat soalan sebelum tu. Tapi kita ambil yang 1/2 kat luar. Sebab nanti bila nak darabkan dengan C, kita lebih senang darabkan dengan nombor yang tak ada pecahan kan. So that's why saya ambil yang 1/2 kat luar tu. Lepas tu masukkan C 310. Okay, dan awak akan buatlah operasi darab. Awak akan darabkan row dengan kolom. So kat situ jawapan awak akan dapat 3 elemen saja. 3 elemen ke bawah lah. Kalau dekat second matrix tu dia ada satu kolom je. So that's why awak akan berakhir dengan satu kolom saja. Okay, example seterusnya, awak diminta untuk show yang dua matrix tu. Satu matrix tu adalah inverse kepada yang satu lagi. So ada itu soalan pertama. Soalan yang kedua, awak kena solve problem tu. Disuruh cari cost of orange, lemon and lime. So kita boleh start dengan satu matrix didarabkan dengan inverse dia mesti dapat identity. So kita boleh gunakan konsep tu dan kita boleh darabkan dua-dua matrix tu dapat tak identity. Kalau dia dapat identity, maksudnya matrix tu adalah inverse to each other. So kita kena darab row by column. So sebabkan awak ada 3/3 darab dengan 3/3, awak akan berakhir dengan matrix 3/3 juga. So awak simplify dan awak akan dapat identity matrix. Okay, so kita boleh katakan the two matrices are inverse lah to each other. Sebab dapat identity kan. Okay, untuk yang soalan yang kedua pula, kita kena represent order orange, lemon dengan lime. Kita boleh represent dia sebagai X, Y, Z. So berdasarkan maklumat, awak kena keluarkan maklumat dia. Dia kata ada 4 oranges, 2 lemons and
1 lime, kos dia dengan RM8.80. So second information, 3 oranges and 2 limes, RM6.20. And then the third maklumat, orange, lemon dengan 3 limes, dapat kos dia RM5.50. Okay, then awak boleh tukar bentuk equation tu kepada bentuk matrix. Next, kita boleh anggap matrix tu, kita boleh labelkan dia lah sebagai AX equal to C. Okay, dan kita nak cari X, so kita kena darab dengan inverse, A inverse. Okay, so berdasarkan soalan, sebenarnya matrix yang awak dapat tu sebenarnya adalah sama dengan maklumat yang diberi. So kita boleh anggap matrix tu A, and then dia punya inverse adalah yang 1/19 ... tu. So kita boleh substitute lah A inverse awak tu dengan 1/19 25 -4 tu. Sebab dia adalah inverse kan, dia adalah inverse tu yang 421. Okay, then awak masukkan C, matrix C yang 8.8, so on tu. Okay, then awak darabkan dua matrix tu, awak darabkan row by column. So awak akan dapat nilai ni. So awak akan dapat 3 nilai. So itu adalah awak punya X, Y, Z. So kita boleh buat conclusion lah. Kos untuk orange berapa, untuk lemon berapa, dengan lime berapa. Example ni saya nak awak cuba buat sendiri. So kena jawab setiap soalan dia tu. Dia minta cari cofactor, lepas tu dia suruh cari adjoint, lepas tu cari inverse, and then dia suruh solve. So nanti dia akan ada kaitan lah inverse tu dengan adjoint tu. Okay, ni awak nak guna Gauss Jordan untuk selesaikan X, Y, Z. So dia akan daripada matrix A, B, dia akan direduce sampai dapat matrix identity dengan X. Okay, example ni saya tak nak saya skip. Okay, kita tengok example yang ada ayat ni lah. Sebab konsepnya sama je nanti. Okay, kita boleh let X tu sebagai small size, and then medium untuk Y, dan Z untuk large. Okay, dia kata ada maklumat dia jual medium sama dengan large tambah dengan small. So dapat X plus Z equal to Y. Lepas tu dia kata total semua dia jual adalah 150. Okay, dan dia kata yang small dan total dia punya untung ataupun dijual adalah RM89.50. So setiap harga tu didarabkan dengan ikut saiz lah. Ikut saiz, ikut harga dia. So dapat total semua sekali RM89.50. Okay, next awak tukar dalam bentuk matrix.
Okay, susun supaya XYZ tu dekat belah kiri. So matrix awak tu kena ikutlah setiap variable tu. Okay, then awak, so bila dah dapat matrix ni, kita akan tulis dia dalam bentuk AC. Lepas tu AC tu akan ditukar-tukar sampai dapat identity. Lepas tu belah kanan tu akan jadi jawapan awak, XYZ. Okay, so A awak yang matrix yang kat atas tu. Lepas tu C awak adalah kosong yang belah kanan. Kosong 190 dengan 89.5. Okay, so kita akan start buat ERO. So kita tengok first column, kita nak jadikan kosong. Row yang kedua dengan row yang ketiga. So row kedua akan tolak dengan row yang kita tak nak jadikan di kosong, which is row 1. Okay, then kita akan terbalikkan dia punya kedudukan. Okay, row ketiga akan tolak dengan row 1. Okay, dan awak boleh gunakan, awak boleh congak. Kalau simple congak je. Okay, awak boleh guna calculator, awak boleh masuk formula. So alpha x minus 0.35 alpha y. Okay, then tekan calculate. Lepas tu dia akan tanya x nak masukkan dengan apa. Awak akan masukkan dengan elemen pada row yang ketiga. So kat situ 0.35. So masukkan dengan 0.35. Okay, then equal. Lepas tu ditanya y pula. Y awak adalah row pertama. So row pertama awak is 1. Okay, tekan equal, awak akan dapat satu nilai. So nilai itulah awak punya hasil formula tu tadi, kosong. Okay, then awak boleh guna lagi calculate. Ditanya x lagi. So kita guna pula kolom yang kedua, 0.5. Okay, then ditanya pula y pada row pertama tapi kolom kedua pula, negatif 1. Okay, so dapat nilai. Nilai tu awak akan pecahan tu macam susah kan. So kita tukar kepada desimal. Okay, then untuk dapatkan kolom yang ketiga, calculate, tanya x. Lepas tu awak akan ambil kolom yang ketiga, 0.6 pada row yang ketiga. Lepas tu y, ambil row pertama pada kolom ketiga, which is 1. Okay, so awak dapat nilai dia. Okay, then yang terakhir tu pula, calculate x. So x awak adalah 89.5. Sebab kita ambil row yang ketiga tu. Lepas tu dia tanya y pula. So kita ambil kosong pada row yang pertama. So dapat nilai ni. Okay, so teruskan. Sambung kolom yang kedua pula. Kolom kedua nak jadikan kosong adalah first row dengan third row. So first row akan melibatkan first row dengan row yang tak nak dikosongkan, which is row yang kedua tu lah. Okay, row yang pertama is negative 1. So bagi dekat row ketiga. Row yang ketiga is kosong. Sorry, row yang kedua is 2. So bagi dekat row pertama. Okay, row ketiga. Row ketiga dengan row yang kedua. So 0.85 tu pada row yang ketiga, kita bagi dekat row kedua. So 2 bagi dekat row ketiga.
So row yang sama, tak ada perubahan, kita boleh tulis dulu. Salin semula. Okey. Okey, kalau macam senang, so macam kalau formula tu agak senang, awak boleh congak, awak boleh try congak. Yang row ketiga ni awak boleh try masuk formula. So 2 alpha x tolak dengan 0.85 alpha y. So x awak row ketiga, y awak dan row kedua. Okay, so masukkan. Kita tanya x. Row ketiga is 0. Tolak. Lepas tu ditanya y pula. Okay, y awak row kedua. Okay, 0 pada kolom pertama. So dapat berapa? Dapat 0. Okay. Next. Calculate. Lepas tu ditanya x. Awak akan masukkan 0.85. Y pula awak masukkan dengan 2. Okay, dapat 0. Lepas tu calculate. Lepas tu dia tanya x. So x awak akan masukkan pula yang sebelah dia. 0.25. So dapatlah 0.5. Okay, yang last tu calculate x. So x awak masukkan row yang ketiga 895. Lepas tu tanya y pula. Y masukkan dengan row yang kedua 190. Okay, dapat nilai, tulis kat situ. Okay, untuk third column pula nak jadikan kosong row yang pertama dengan row, okay, yang kedua tu dah. So row yang pertama je lah. So row pertama tolak dengan siapa? Row yang ketiga. So row pertama 2 tu bagi dekat row ketiga. Yang ketiga 0.5 bagi kat row pertama. So yang second dengan third row tu boleh salin dulu. Okay, then awak boleh gunalah. Awak boleh masukkan formula masuk dalam calculator. So 0.5 alpha x tolak dengan 2 alpha y. X tu row pertama, y tu row ketiga. So awak masukkan nilai ikut kolom lah. Kolom pertama, lepas tu baru tengok pula kolom yang kedua. Dapat 0. Lepas tu tengok pula kolom yang ketiga. So dapat 0. So yang last one 150. Y adalah 12.5. Okay, so untuk dapatkan identiti, row yang kedua tu awak kena darabkan 1/2, row yang ketiga darabkan dengan 2 supaya dapat 1. Okay, so setiap row
So dah siap dah dapat dah identiti kat belah kiri. So kita dapatlah jawapan. Kat belah kanan tu adalah awak punya XYZ. So X awak adalah pasal small 60, Y awak pasal medium 95, dan 35 awak tu adalah untuk Z ataupun large cone. Okay, untuk example yang seterusnya ni saya tak buat sampai habis lah. Saya nak keluarkan je maklumat dia. Okay, awak daripada maklumat tu dia kata 2100 vitamin A, 4300 C, 1300 E, and then dia kata food 1 dia akan mix vitamin A berapa, C berapa, E berapa. Okay, samalah food 2 pun ada dia punya portion, food 3 pun ada portion dia. And then soalan minta cari how many grams of each food, setiap food tu. Okay, so awak boleh buat table sebab dia melibatkan dua kategori, vitamin dengan food. So vitamin A, vitamin C, yang B tu silap, nanti saya betulkan. Okay, then food 1, food 2 dengan food 3. So dia kata total untuk vitamin A adalah 2100. So kita letakkan dekat total A. Total A 2100. Okay, untuk total vitamin C 4300. Untuk vitamin E 1300. So untuk food 1 awak ada 3 vitamin A, 5 vitamin C dengan 4 vitamin E. Okay, food 2 awak ada 5 vitamin A, 12 vitamin C, 2 vitamin E. Dan untuk food 3 awak ada 5A, 9C dengan 1E. Okay, so kita nak pilih XYZ yang mana? Food ke ataupun vitamin? Sebabkan dia nak food, each food. So XYZ awak kita akan pilih pada food. Kita akan represent X. Food 1 sebagai X, food 2 Y dengan food 3 sebagai Z. Okay, so equation yang awak akan hasilkan dia akan ke bawah. Maksudnya 3 3, 5, 5 tu first row. Lepas tu 5, 12, 9 second row. And then 4 to 1 tu adalah third row. Sebab ini mengikut XYZ. Kalau awak darabkan dia row by column,
baru awak akan dapat equation yang maksudnya XYZ awak tu represent food lah. Okay, so dah dapat ni, barulah awak buatlah macam tadi. Awak guna Gauss Jordan. Sebab soalan ni suruh guna Gauss Jordan. Jawapan pun dah ada, boleh try. Okay, example ni saya pun keluarkan je lah maklumat dia nanti. So kita lihatkan X tu sebagai apple grade A. Lepas tu Y sebagai grade B. Dan Z sebagai grade C. Okay, dia kata yang maklumat yang boleh dikeluarkan. Total price grade A dengan B adalah 3 kali grade C. So X tambah X tambah Y equal to 3Z. Okay, then dia kata dia jual 80A, 95B dengan 60C. So, darabkanlah ikut XYZ. Lepas tu tambahkan semua. Lepas tu dia kata total yang ayat last kali tu dia kata Pak Abu and Pak Hamid pays 160.5 and 138 respectively. So yang ni untuk Pak Abu. So yang ni equalkan dengan 160. Okay, untuk Pak Hamid 55 A ataupun X, 70B Y, 90C atau Z. Dia punya total dia 138. Okay, dan awak convert kepada bentuk matrix untuk soalan B lah. Ni untuk soalan B. Yang A tu dah kat atas tu. So B. So make sure susunan XYZ tu kat belah kiri. So dah dapat ni, nanti awak boleh teruskan buat guna Gauss Jordan.